So 8.1b. Okay, a runner is training for a marathon, running a total of 32 km per week on a regular basis. Maksudnya dia dah biasa hari-hari dia buat 32 km dalam, bukan hari-hari, maksudnya setiap minggu dia buat 32 km. Tiba-tiba dia kata the runner plans to increase his running distance, which is dx, in kilometer each week by 10%, where x represents the number of weeks of training. Derive a mathematical model for his running distance, which is dx. Then solve this problem through mathematical modeling. Kalau dia kata solve this problem through mathematical modeling, we have to go through inilah 7 process tu kan, 6 process. Baik, jom kita main apa kata game. Ni lah game dia. Okay, so kita ada identify the problems, okay, making assumptions, applying mathematics to solve problems, verifying and then refining the mathematical model, and reporting the findings. Okay, sekarang ni ada 6 card. So baca, and then jom kita tentukan yang mana yang nombor 1, yang mana yang nombor 2, yang mana yang nombor 3, yang mana yang nombor 4 sampailah nombor 6. Baca dulu dia punya ni. Awak boleh zoom in tau. Kat phone awak boleh zoom in. Okay. So, baik. Rasa-rasa kat mana card yang menunjukkan kita kena identify dulu kita punya problem. Yang the marathon runner tu. Yang mana? Yang bawah kotak tu cikgu. Mana ayat yang mana? The marathon runner runs 32 km per week. Okay. So the marathon runner runs 32 km per week on regular basis and plans to increase his running distance for 10% each week. Derive a mathematical model for his running distance. So inilah identify the problem. Okay, yang the marathon runs his running distance 10% each week, ini adalah identify the problems, and then kita nak define dia, apa yang problem tu nak. So problem tu nak adalah derive a mathematical model for his running distance. Okay, good. So ini nombor 1. So maknanya kalau dalam latihan awak semua tu, so awak kena bagi tahu lah, okay, identifying. So apa ayat dia, apa explanation awak. Okay, so ini nombor 1. Okay, so dah settle lah. And then making assumptions and find the variables, kan? So yang mana? Bawah dia. Dah nampak lah, assume kan. Assume bermaksud assumption. Okay, so ini nombor 2. So assume the marathon runner increases his running distance for exactly 10% each week. Maksudnya sebab kita nak keluarkan satu formula, satu mathematical modeling, kita kena assume yang setiap minggu dia 10%, dia takkan ada perubahan, penambahan ataupun pengurangan. Dan dalam masa sama kita bagi tahu yang ini based on lifestyle punya lah. Maksudnya the runner did not suffer from injury. Sebab kalau runner suffer from injury, maka minggu seterusnya tak ada lari-lari dah, kan? Tak ada marathon tak ada training dah. So kita assume yang setiap minggu dia sihat dan setiap minggu dia memang nak naikkan 10% daripada jarak minggu sebelumnya. Okay, bagus. And then ada lagi tak?
making assumptions and define the variables. Yang the mathematical model tu, the mathematical model is used for calculating the running distance. Bukan eh? Yang ni bukan. Yang ni bukan. Yang ni bukan variables. Bawah sekali. Bawah sekali. Ada clue. The variables involved kan. Ni clue dia. The variables involve. Terbalik pula S dia. Okay, the variables involved are D for the running distance in kilometer and X for the number of weeks of training. Lagipun dekat soalan pun dia dah bagi tahu dah. Yang dx adalah running distance kan, and then x tu adalah number of weeks of training. So kita kena state kan. So boleh state kan dalam point form. Okay, maksudnya awak bagi tahu lah D tu apa. D sama dengan running distance in kilometer, x sama dengan number of weeks of training. Okay, good. So kita dah settle lah nombor 2. By applying mathematics to solve. Yang mana? Yang kotak tu. Ya, yang kotak tu. Okay. So, okay, yang kotak ni kalau awak buat pengiraan, let's say lah, kalau tak bagi gambar rajah macam ni kan, kalau awak nak buat pengiraan, so awak ambil lah, sebab dia kata regular basis. So regular basis adalah 32. Okay, dan dia kata setiap minggu memang dia akan lari 32 km. Cumanya untuk minggu yang baru, maksudnya dia nak cuba let's say lah, macam setiap minggu sampai dalam minggu ni dia dah memang setiap minggu dia buat 32 km. Tiba-tiba dia rasa macam minggu depan adalah minggu yang baru yang dia nak tambah 10% daripada jarak yang biasa-biasa dia buat. Okay, so sebab itu kita bagi tahu yang ni adalah week pertama. Okay, so 32 adalah yang basic, yang biasa dia buat, ditambahkan dengan 10% daripada jarak asal. Okay, 10% daripada jarak asal. Sebab tu dia bagi tahu 32 darab 0.1. 0.1 tu 10% lah. Okay, so 10% daripada jarak asal perlu ditambahkan balik dengan jarak asal untuk kita tahu jarak yang baru. Okay, kalau ikutkan jarak yang baru dia 33.1. Okey. Sebab apa dia tak gabungkan, maksudnya dia tak simplify kan? Sebab dia nak tengok matematik ini lebih kepada apa. Dalam kita punya topik ini kita hanya fokuskan kepada 3 benda sahaja, sama ada linear ataupun kuadratik ataupun exponential. Okey. So kita biarkan macam ni. Kemudian kita tahu ini adalah minggu pertama. So minggu kedua adalah 10% daripada minggu pertama kan. Minggu kedua adalah 10% daripada minggu pertama punya jarak. So sebab tu dia salin balik 32 darab 1.1 ini. Okey, ini adalah minggu pertama punya. Ini adalah minggu pertama punya. Okey, so minggu pertama ditambahkan dengan 10% daripada minggu pertama untuk ditambahkan untuk menjadikan minggu kedua. So dekat sini dia akan nampak pattern lah. Kita punya matematik sekarang ni dalam bahagian nombor 3, bahagian apply matematik, kita nak tengok pattern. Okay, and then kita nak tengok sama ada pattern itu bila come up dengan formula, boleh tak kita guna pakai formula itu untuk semua situation. Macam tu. Okay, so sekarang ni kita tahulah minggu pertama 32 darab 1.1. So minggu kedua 1.1 kuasa 2, minggu ketiga kuasa 3, minggu keempat kuasa 4. So dekat sini kita dah nampak dah pattern dia. So pattern bila mana yang ada berkuasa lebih daripada 2 ataupun 1, maka kita boleh bagi tahu dia adalah exponential. Okay, kalau nak tahu dia linear, kita nampak dah dia punya progression dia menggunakan common difference yang sama. Okay, dia menggunakan difference yang sama ataupun menggunakan common difference kan. Dalam progression kan ada jujukan tu kan. So kita nak tengok, oh kalau dia naik dalam keadaan difference yang sama, itu adalah linear. Kalau dia naik dalam keadaan berganda, itu adalah kuadratik. And then biasanya kuadratik kita akan nampak, oh ada nilai yang negatif, ada nilai yang positif.
Dan kita boleh nampak dekat nilai negatif dengan nilai positif ada nilai yang sama. So itu adalah kuadratik. Itu pattern dia. Okay. So yang ni lah kita apply mathematics. Okay. Terus bila dah settle yang ni, so macam mana kita nak verify dia? Verify yang mana? Sebelah kotak. Sebelah kotak ni. Tag salah. Bawah dia. Bawah dia. Yang tu je tinggal kan. Bagus. So verify ni kita based on kita punya mathematics solution itu kita verify. Kita bagi tahulah the mathematical model is distance yang dimasukkan nilai x kan. X tu number of weeks lah. So sama dengan 32 darab dengan 1.1 kuasa X. So kalau kita tengok pattern kat sini, minggu itu ada kaitan dengan kuasa. So minggu keempat kuasa 4, minggu kelima kuasa 5. Tu pattern dia. And then benda yang parameter adalah benda yang constant. Constant dia apa? 32 dengan 1.1. So yang berubah adalah number of weeks. Okay, so this mathematical model is kita bagi tahu, kita verify ini adalah apa. So ini adalah exponential function that allows the runner to calculate his running distance after 8 weeks of training. Baik, berdasarkan formula ini, okay, equation ini boleh tak diguna pakai bila mana dia punya percentage untuk percentage of increasing kilometer berubah dan juga dia punya basic distance dia berubah. Let's say kalau formula yang kita nak pakai ni, okay, kita nak pakai untuk 20% daripada basic dia. Boleh tak kita pakai formula yang sama? Tak. Kenapa tak boleh? Tak boleh sebab formula ini kan kita dah bagi tahu tadi constant dia adalah 1.1. So constant dekat sini adalah bermaksud formula ni hanya boleh diguna pakai untuk kenaikan 10% sahaja setiap minggu. So maksudnya apa dia? Okay. Maksudnya Kalau dapat okey. Apa dia? Tak ada apa cikgu tadi. Okay, maksudnya formula ini hanya boleh digunakan pakai pada satu situation sahaja, di mana yang dia punya basic dia adalah 32 km dan dia punya kenaikan dia adalah 10%. So sekarang ni kita rasa macam okay, benda ni verify untuk dia punya situation. Tapi kalau untuk semua situasi, maksudnya untuk runner yang lain, untuk runner Nazura, runner Nasuha, runner Muzammil kan, dia orang mestilah setiap orang kan lain dia punya waktu jogging dia punya distance jogging dia kan. Mungkin Muzammil 50 km seminggu kan, kalau Nazura mungkin 5 km seminggu, macam tu. So macam mana kita nak apply untuk semua situations? So dekat sini lah kita keluarkan refining. So refining adalah yang ni atas. Okay. So kita bagi tahu lah kalau kita nak refine balik mathematical model ataupun equation kita bagi tahu lah basic boleh berubah-ubah dan percentage of kenaikan ataupun penurunan pun boleh berubah-ubah. So dekat sini kita bagi tahu the mathematical model is used for calculating the running distance with 10% increment sahaja. So if the runner wishes to start with S km, so nampak dia keluarkan simbol yang baru. S km ni adalah yang basic lah, of run on a regular basis and increases his distance for R%. So kita keluarkan variable yang baru dan pakai simbol yang baru. So for the subsequent week, then the mathematical model can be altered. Ni lah refining dia, can be altered and become the general equation, di mana dx sama dengan S darab dengan 1 tambah
R per 100 berkuasa X. Sebab kat sini kan kita dah nampak pattern dia, nampak ni 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah. So daripada pattern inilah kita alterkan dia untuk menjadikan general equation supaya can be applied for any kind of problems, any situations. Okay, so inilah nombor 5. So nombor 6 dia mana? Report. So report the finding adalah yang ni. Okay, bila kita dah refine, so sebenarnya report ni adalah based on soalan. Soalan dia suruh apa? Dia suruh derive a mathematical, derive apa dia kata? Derive a mathematical model for his running distance. So yang tu sahaja report dia. So report findings dia adalah yang ni, nombor 4. Okay. Dalam masa yang sama awak verify, awak dah pun statekan the findings. Awak dah secara tak langsung awak dah pun buat nombor 6, reporting the findings. So findings kita based on question. Apa yang dia nak? Dia kata derive. Sebab kan nombor 1 tadi kita dah define problem kan. Ni nombor 1 kita dah define problem, iaitu derive a mathematical model for his running distance. Okay. Dan ini untuk dia punya running distance. Tapi kalau kita nak tambahkan lagi, lepas refining kita bagi tahu ini adalah mathematical model dia yang untuk dia punya running distance yang berubah-ubah. Kalau kita assume, kalau kita tak ada assumptions, ini adalah equation, general equation bila mana tak ada assumptions. Kan tadi assumption kita adalah dia kena running exactly 10% saja dia punya kenaikan. So yang ni adalah equation yang tak ada assumptions. Tapi sebab kita nak refining untuk nak apply to all situations, not only for the this marathon runner sahaja. Macam ni lah cara dia. Okey tak? Okey lah. Okey lah kan. So bukan saja dalam biologi, bukan saja dalam chemistry, bukan saja dalam physics yang awak perlu karang kan, perlu writing down the reports. So dalam mathematics, for your batch, the first batch ever, to face this kind of topic, di mana topik ini awak perlu karang juga, awak perlu buat research, awak perlu buat analyzation, and then awak kena follow the step by step mathematical modelling. Kalau awak rasa susah nak buat dalam bentuk ayat, awak boleh buat point form. Okay, buat point form. Maksudnya, okay, nombor 1 point form dia, marathon runner runs 32 km per week on regular basis. Lepas tu, point form yang kedua, plan to increase his running distance for 10% each week. Third point form, derive a mathematical model for his running distance. Boleh buat macam tu. Okay. Cuma yang tak boleh buat point form adalah dalam bentuk matematik ni, applying mathematics. Sebab awak perlu tunjuk pengiraan. Pengiraan mana ada point form. Okay, yang lain-lain awak boleh buat point form. Macam nombor 5 ni, nombor 5 buatlah point form. Okay, point form yang pertama, mathematical model is used for calculating the running distance with 10% increment each week. Lepas tu second point form, the runner wishes to start with S kilometer. Yang simbol ni ikutlah, awak nak buat huruf apa-apa pun tak kisah, T kilometer ataupun B kilometer, okay, of run on a regular basis. Lepas tu another point form kata increases his distance for R percentage for subsequent week. Lepas tu the next point form, mathematical model can be altered. Jadilah yang ni, macam tu. Okay. So awak boleh lah cuba. Saya dah check dah dalam buku modul A+ awak. Modul A+, dia ada soalan yang dia hanya fokus pada nombor 1 dengan nombor 2 sahaja. Identify, lepas tu make assumptions, find the variables. Ada soalan yang dia buat sampai nombor 3, sampai nombor 4. Kan, lepas awak dah buat mathematics solution, lepas tu awak verify dengan findings dia sekali lah.
Nombor 5 dengan nombor 5 setakat ni tak ada dalam modul A+ awak dengan contoh soalan SPM tak ada. Okay, and then findings ada dalam nombor 4. Okay, findings boleh dapat dalam nombor 4 ataupun dalam nombor 3. Alright, itu sahaja. Habis untuk kelas hari ni. Ada apa-apa nak tanya? Serius ke kelas habis awal? Ya, habis awal. Tak ada apa nak buat. Cikgu, Ya, saya. macam pening je. Yang mana yang pening? Tak tahulah cikgu tadi saya baik tak keliru. Apa dia? Keliru. Keliru. Yelah, pening, keliru sebab apa? Okey, kalau awak keliru, yang ni tip saya lah. Saya buat tips macam ni. Nampak saya susun macam ni, and then saya letak step by step ni. Lepas tu saya main cut ni. Okey, nombor 1 ni yang mana, nombor 2 ni yang mana. Saya buat macam tu. Untuk saya nak bagi nampak, flow dia macam ni. So, awak boleh cuba untuk dalam ni self practice 8.1b ni ada 2 soalan. Soalan pertama kita dah settle dah. Soalan kedua dia melibatkan biologi. So awak boleh cuba. Awak tulis dulu nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 6 tu. Lepas tu awak adakan space. Okey. Kemudian awak pergi ke jawapan. Okey, skema jawapan. Awak salin je. Maksudnya awak fahamkan dulu. Okey. Sebab dia dah bagi guideline dah. So tengok mana yang sesuai untuk nak letak. Kalau ayat ni sesuai dekat identifying, apa buat kat identifying. So latih diri untuk buat point form. Kalau awak jenis susah nak buat ayat, kan lagi-lagi dah bahasa Inggeris kan, so buat dalam point form. Okay, kena latih yang tu je. Lepas tu tengok modul A+. Tengok soalan yang dia hanya fokus kepada nombor 1 dengan nombor 2. Ada soalan yang dia fokus nombor 1 sampai nombor 3. Ada soalan juga yang dia fokus nombor 1 sampai nombor 4. Dan kita tahu yang nombor 6 dah kita boleh nyatakan dalam nombor 4 ataupun nombor 3.